Pembiayaan pengukuhan PKS. Jap. Jangan skip video ni dulu. Dengar sampai habis. SME Corp Malaysia, MIDF, baru saja memperkenalkan satu program bantuan kewangan yang diberi nama Pembiayaan Pengukuhan PKS. Dengan kadar pinjaman serendah 3% tahun, pembiayaan sehingga 90%, pembiayaan modal kerja, mesin dan peralatan, perkakasan ICT dan banyak lagi. Wow, ini sangat menarik. Bantuan kewangan ini merupakan inisiatif terbaru oleh kerajaan bagi membantu PKS menghadapi tempoh yang sukar dan memperkukuhkan lagi komuniti perniagaan di negara kita. Namun persoalannya, macam mana nak memohon? Apakah syarat-syaratnya? Dan apakah sektor perniagaan yang diberikan keutamaan? Semua persoalan ini akan kita kupas dalam sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada 28 Julai 2021, hari Rabu jam 11 pagi, hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton soal usahawan hari Rabu 28 Julai 2021. Okey, saya Nurul Zahira Ayub. Hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan pembiayaan terkini bergandingan daripada SME Corp Malaysia dan juga MIDF. Dan bersama saya pada hari ini kita ada dua orang orang yang berpengalaman daripada MIDF dan juga SME Corp Malaysia. Yang pertama adalah Encik Zarif Chai Abdullah daripada pengarah kanan bahagian khidmat nasihat dan sokongan perniagaan SME Corp Malaysia, dan Encik Muhammad Khairul Anwar Abu Hassan, ketua bahagian jualan wilayah tengah MIDF Berhad atau lebih dikenali sebagai MIDF. Okey, kita mulakan sesi kita hari ini dengan pengenalan daripada Encik Zarif Chai. Saya nak, kalau boleh nak Cik Chai berceritalah macam mana situasi PKS kita sekarang berdasarkan amatan dan pandangan daripada Encik Zarif. Cik Zarif, unmute Cik Zarif. Terima kasih saudara Nurul Zahira ya. Ya. Memang sekarang kerajaan tahu keadaan di luar sana sangat mencabarlah. Kita tahu pandemik COVID-19 ni dah hampir 2 tahun ya. Dan sekarang kita dalam peringkat pemulihan negara. Ada negara yang sudah masuk ke tahap 2, tahap 3 dan juga ada yang dijangka akan masuk tahap 4 lah. Tapi di Klang Valley kita masih ke tahap 1. So ada banyak perniagaan, terutamanya PKS kita dia tidak dapat beroperasi lah. So antara salah satu kesannya bila PKS kita ni tidak dibenarkan beroperasinya, I think tak lain tak bukan dia punya cash flow lah atau aliran tunai sesuatu syarikat, especially PKS kita. Kerana bila tidak boleh berniaga, mereka tidak akan ada pendapatan, dan bila tak ada pendapatan tu dia kira akan hilang lah, dia tak akan kembali dah. It's a lost income. Contohnya kita rakyat di Malaysia kan kita suka kita punya roti canai dan nasi lemak, betul tak? So bila restoran macam menjual roti canai ni atau nasi lemak ni, dia tidak dibenarkan beroperasi, maka jualan pada masa dia tidak dibenarkan beroperasi tu, katakanlah 2 bulan ke sebulan ke, dia tak akan kembali dah. Bila MCO buka balik pun, katakan dia boleh beroperasi semula, tapi jangka 1 bulan tu dia tak dibenarkan beroperasi tu, pendapatan tu dah hilang dah, dia tak akan kembali balik. So tak ada ya, saya sudah 1 bulan tak makan roti canai, bila buka saja saya pergi kedai mamak tu, saya terus makan 31 keping roti canai, dia tak akan berlaku macam tu. So pendapatan tak ganti balik Cik. tak boleh ganti balik.
So dia tetap mungkin akan makan paling banyak 2 atau 3 lah untuk kerana orang tak makan kan, itu sahaja. So memang is a revenue loss lah kepada negara. Ini dari segi tengok ekonomi lah. So you cuba imagine di luar situ kita ada dekat lebih daripada 1 juta ya PKS. So katakanlah dia affected, memang dia akan hilang pendapatan tu. So salah satu kesan yang terbesar adalah dia punya cash flow lah. That's why I think hari ini punya tajuk sangat sesuai, iaitu memang kerajaan di bawah Pemekasa yang diumumkan pada 17 Mac tahun ni. Memang kita kerajaan sediakan satu dana lah khusus untuk membantu PKS-PKS yang terkesan semasa pandemik ni, iaitu SMERF. Terima kasih. Betul. Bila saya baca pasal tajuk kita hari ini, kami di sini untuk bisnes anda tu, dia sangat sesuai sebab SMERF ni kita panggil SME Revitalisation Fund, pengukuhan perniagaan. So kita sangat berharap bantuan ni boleh membantu SME-SME kita yang kita panggil terpinggir. Untuk yang kat sana apply tak dapat, kat sini apply tak layak. So hopefully hari ni bantuan ataupun orang kata sesi perkongsian daripada wakil MIDF Encik Khairul dapat membantu kita untuk tidak lagi meminggirkan mereka yang terasa terpinggir ni. So kalau macam tu, tanpa merengahkan masa, ini yang penting ni wakil daripada MIDF untuk berkongsi. Encik Khairul, saya silakan Encik Khairul untuk mulakan penerangan berkenaan SMERF. Bukan Smurf yang biru tu, bukan, tapi SMERF. Kat situ. Silakan Encik Khairul. Baik. Terima kasih Puan Nurul. Terima kasih juga Cik Zarif Chai. SME Corp invite kita untuk share atau berkongsi maklumat mengenai skim baru yang ada lah hari ini. Sebenarnya skim ni baru je dilancarkan hari Isnin hari tu. Dalam 2 hari 3 hari ni kita dah mendapat banyak inquiry daripada PKS yang ada kat luar sana. So saya kalau boleh nak kongsi lah, saya ada slide presentation, saya cuba kongsi dulu Okay, nampak Nampak Encik Khairul. Terus terima kasih je kan. Terima kasih kat MIDF macam tu. Okey, ini adalah skim pembiayaan pengukuhan PKS yang baru dilancarkan. Sebelum saya nak cerita lebih lanjut pasal skim ni, mungkin sebagai refresher lah kepada yang dah kenal MIDF. Mungkin ni sebagai refresher kepada yang belum kenal. Okey, inilah masanya untuk mengenali apa yang MIDF ada, apa yang MIDF offer dekat market sekarang ni. Okey, kita sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1960. Ini hasil daripada kajian bersama antara World Bank dengan kerajaan. Masa tu kerajaan ada aspirasi untuk menjadikan Malaysia ni negara industri in the long term. So semenjak daripada 60 tahun yang lepas ni, kita dah mencapai pelbagai milestone lah sehingga ke hari ini. Kita sekarang ni 100% subsidiary kepada PNB, dan juga kita adalah agensi di bawah MITI. Daripada segi bisnes pula, kita ada 3 bisnes ataupun 3 cabang perniagaan trust. Yang pertamanya kita ada bank pelaburan atau investment banking, kepada yang nak pergi listing ataupun nak raise bond, sukuk dan sebagainya, inilah tempatnya. Kita juga ada pengurusan aset, dana pengurusan aset. Dan apa yang kita nak bincangkan sikit hari ini adalah di bahagian kewangan pembangunan ataupun development finance. So di bawah development finance ni, setakat ni kita dah disburse lebih kurang 16.2 bilion pembiayaan yang kita berikan kepada lebih kurang 11,600 syarikat yang ada di Malaysia. Okey. Skim pembiayaan pengukuhan PKS ni sebenarnya, ataupun SMERF
adalah skim yang di bawah program strategik Pemekasa seperti yang Cik Chai mention tadi, yang disalurkan melalui SME Corp dan dilaksanakan oleh MIDF. So atas nama tu sendiri kita hanya bagi kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS ataupun SME. Definition untuk SME ni kita follow apa yang didefinekan oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan. Okey, untuk sektor pembuatan ataupun perkilangan, jumlah jualan tahunan tidak melebihi 50 juta dan jumlah pekerja tetap tidak melebihi 200 orang. So untuk sektor perkhidmatan pula, jumlah jualan tahunan tidak melebihi 20 juta dan jumlah pekerja tetap tidak melebihi 75 orang. Mungkin ada yang kurang faham apa sebenarnya dekat mana company ni layak sama ada dikenali sebagai SME ataupun tidak. Sebenarnya kalau contoh kita ambil sektor pembuatan ataupun perkilangan ya, katakanlah turnover ataupun jualan syarikat dah lebih 50 juta sampai 150 juta. Tapi jumlah pekerja tetapnya tidak melebihi 200 orang, mungkin ada 100 orang sahaja. Company itu masih lagi diklasifikasikan sebagai SME. Begitu juga dengan sektor perkhidmatan, kalau turnover kurang 20 juta tapi kalau pekerja tetap tu dah lebih daripada 75 orang, anda masih lagi SME. Okey, ini adalah sedikit sebanyak details kepada skim pembiayaan pengukuhan PKS ataupun SMERF yang kita baru lancarkan hari Isnin hari itu. Objektif utama skim ini adalah macam yang Cik Chai highlightkan tadi, kita cuba nak meningkatkan kecairan aliran tunai PKS tu sendiri dan juga untuk membantu PKS tu mencapai matlamat perniagaan melalui dia punya pengukuhan core activities dia. So dalam masa yang sama kita nak cuba dengan skim pembiayaan ni dia boleh meningkatkan kapasiti dan juga kebolehpasaran produk PKS tu sendiri. Untuk skim ini kita akan menyediakan akses pembiayaan dengan syarat pembiayaan yang minima, seminima mungkin. Contohnya kalau sebelum ni kalau kita nak submit dekat bank ataupun mana-mana financial institution, banyak dokumen yang kita nak kena submit seperti macam M&A, 2449 dan sebagainya, tapi melalui skim ni kita akan cuba make it as simple as possible. Kita akan pakai SSM search dan sebagainya. PKS yang baru juga boleh apply untuk skim ni, tapi mestilah lebih daripada 6 bulan beroperasi. Ya. Okey, antara kelayakan syarikat yang perlu untuk memohon skim ini adalah sekurang-kurangnya syarikat mempunyai 60% equity yang dipegang oleh rakyat Malaysia sendiri, memiliki lesen perniagaan yang sah. Okey, lesen perniagaan yang sah ni kita bukan setakat refer kepada pendaftaran pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ini adalah kita relate kepada lesen perniagaan yang dipohon kepada local authority. Contohnya Majlis Pembandaran, Majlis Bandaraya dan sebagainya. Tapi kita faham ada setengah PKS yang beroperasi daripada rumah sekarang, online trading dan sebagainya. So dia tidak memerlukan lesen perniagaan. Jadi anda juga layak untuk apply. Syarikat juga mesti mempunyai rancangan perniagaan yang berdaya maju. Maksudnya dia ada plan to move forward walaupun dia terkesan dengan keadaan pandemik yang sekarang ni. Dia ada plan dan plan tu must be viable untuk kita analyse. Okey, dia terbuka kepada semua sektor ekonomi. Tak kira lah anda daripada sektor pembuatan, perkilangan ataupun services sector ataupun mungkin yang agriculture related punya sektor ekonomi,
pun boleh apply. Ya. Jumlah pinjaman yang dibenarkan adalah di antara 50,000 dan maksima adalah 250,000. Macam mana kita calculate amount yang layak, kita ambil 30% daripada jumlah jualan. Okey, ada orang bertanya, kenapa kalau saya nak pinjam 30,000 atau 40,000, kenapa tak boleh? Kenapa diletakkan syarat minima sampai 50,000? Saya nak jelaskanlah kat sini, sebenarnya kalau bawah 50,000 tu, kerajaan dia ada salurkan bantuan-bantuan yang lain di bawah skim micro financing. So banyak agensi lain seperti Tekun dan sebagainya yang melaksanakan skim micro financing ni. Maknanya banyak lagi pilihan agensi lain kalau yang nilai dia tak sampai 50,000 lah. Betul, betul. Sebab Okey. kalau nak ikutkan development finance ni, kita akan operate atau kita akan laksanakan berdasarkan mandat yang diberikan oleh kerajaan. So bila kerajaan salurkan bantuan tu, dia dah ada yang kepada microfinance, ada yang kepada DFI macam contoh MIDF sendiri ataupun ada SME Bank kan contohnya. So dia dah ada kriteria yang tersendiri. Jadi kita akan follow kriteria yang dah ditetapkan ataupun yang dah dimandatkan oleh kerajaan. Okey, untuk perbelanjaan yang layak pula kita akan finance seperti pembiayaan aset. Jadi kalau nak beli mesin, peralatan, kenderaan dan sebagainya, kita juga boleh financekan perkakasan atau perisian ICT. Untuk modal kerja pula, kita ada juga bagi. Modal kerja ni kita define seperti untuk bayar gaji, nak bayar sewa kedai dan sebagainya. In term of apa orang kata, peratusan pembiayaan ni daripada kos tu kita boleh finance sehingga 90% daripada jumlah kos berdasarkan perbelanjaan yang layak. Okey, bila tadi saya sebut mengenai dokumen yang minima sebagai contoh, kalau kita nak go kepada macam modal kerja ni, contoh kata nak bayar sewa kedai. So dokumen yang diperlukan sebagai dokumen tambahan mungkin apa orang kata, perjanjian sewa kedai itu sendiri, supaya kita tahu berapa banyak yang kita nak bayar, berapa banyak yang kita boleh fokus untuk bayar selama setahun. Okey, untuk tempoh pembayaran pula, kita akan buat sehingga 7 tahun tempoh, dan ini adalah termasuk tempoh moratorium dan juga tempoh penangguhan. So tempoh pembayaran yang sebenarnya adalah 6 tahun, 12 bulan yang pertama, okey, setahun yang pertama, 6 bulan yang pertama adalah moratorium dan 6 bulan yang kedua adalah grace period ataupun tempoh tangguh. Maknanya Untuk 6 bulan pertama tu diorang boleh buat dulu bisnes, rehat dulu daripada bayar, and then 6 bulan kemudian baru diorang boleh mula bayar. macam tu. Tapi kalau nak berbincang secara detail macam mana calculation tu, boleh hubungi kita kemudian lah. Kita akan tunjuk macam mana nak calculate. Ya. Moratorium yang dimaksudkannya dalam tempoh tu tak ada orang kata apa, tak perlu nak bayar apa-apalah untuk 6 bulan yang pertama tu. Ya. Okey, kadar keuntungan pula. Saya rasa ni adalah antara yang paling rendah lah di dalam pasaran sekarang. Profit rate, kadar keuntungan ataupun interest rate setengahnya panggil ikut conventional terms adalah hanyalah 3% setahun, dan 3% ni pula bukan flat rate dia adalah atas kadar baki berkurangan, yearly reducing balance. Okey, macam mana nak apply? Okey, kita ada unit penasihat perniagaan MIDF. Anda boleh call kita punya hotline 1300-886433 ataupun email kita kepada dekat growyourbusiness@midf.com.my. So ini adalah unit penasihat perniagaan MIDF. Dekat unit ni kita akan bagi panduan dan juga kita akan buat penilaian serta khidmat nasihat sama ada macam mana untuk company tu move forward. Contohnya kalau dia telefon kita mengenai Smurf, tapi bila kita analyse, kita perhalusi apa yang diperlukan, kita tengok dia tak layak untuk Smurf, tapi dia layak untuk skim-skim yang lain yang ada di MIDF.
Dekat MIDF ni sendiri kita ada macam skim automation, kita ada digitalization dan sebagainya. So kita akan cuba hubungkan dia atau connectkan dia dengan apa yang perlu. Ya. Kalau kita rasa mungkin application tu terlalu rendah requirement, kita mungkin akan pergi kepada rakan strategik kita dan sebagainya. Tapi bagi saya tak perlu risau sama ada saya layak ke atau saya tak layak untuk apply kan. Apa yang penting sebenarnya dekat MIDF, I think dekat SME Corp pun sama. Apa yang penting untuk syarikat-syarikat yang terkesan yang ada dekat luar sana, kita sedia mendengar. Tu saya rasa yang paling penting, kita sedia dengar dan lepas tu kita akan bagi panduan macam mana untuk move forward. So untuk itu tak perlu risau, kontak kita 1300 88 6433 ataupun email kita dekat growyourbusiness@midf.com.my. Ataupun kita ada cawangan juga di, contoh kita ada Pulau Pinang yang cover Kedah, Pulau Pinang, sebahagian Perak dan juga Perlis. Untuk katakan orang yang di bawah Ipoh dan ke bawah, kita ada daripada Gopeng lah, Tanjung Malim, Sungkai dan sebagainya, boleh kontak kita punya pejabat dekat KL. Kita juga ada office di Kelantan, JB, Sarawak dan juga Sabah. Okey, saya rasa setakat tu saja yang ada untuk hari ini yang saya nak kongsikan pasal Smurf ni. Puan Nurul mute rasanya. Puan Sorry. Nurul mute. Okey, saya dah tengok penerangan dah lebar daripada Cik Khairul tadi. Saya ada beberapa soalan nak tanya Cik Khairul. Okey, kita tengok selagi di SME tak kisahlah micro ke small ke medium, dia orang boleh apply, betul? Selagi dia betul. masih lagi tertakluk kepada SME definition. So kalau nak buat pinjaman tu nak kata perlu ada cagaran ke? Okey, ramai yang dekat luar sana dia kata kita ni terkesan, ya. Cash flow dah affected lah dan sebagainya. Saya rasa dalam masa sekarang, especially bawah skim Smurf ni, yang paling penting adalah macam mana kita nak assist SME itu sendiri. Daripada cagaran tu, kalau kata tak ada cagaran dan sebagainya, kita akan cuba channelkan. Kita ada beberapa channel yang lain lah. Contoh macam di bawah skim jaminan pembiayaan perniagaan, SJPP. So kita boleh apply di mana kerajaan akan menjadi guarantor kepada pembiayaan tu sendiri. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, janganlah kita tengok sangat pada cagaran, tak perlu risau. Kontak kita, hubungi kita. Kita tengok sama ada kita boleh bantu sebanyak yang mungkin. Saya rasa yang tu yang paling penting lah sekarang ni. Betul, sebab yelah tengah COVID, PKP, tak ada apa nak dicagar pun mungkin tak ada kan Cik Khairul. Ya, Satu betul. lagi, andai kata saya ni PKS, micro enterprise, sole proprietorship pula tu, adakah saya boleh apply? Sebab yelah bila sole proprietorship ni documentation tu taklah secantik Senjang Berhad. So saya nak tahu boleh ke tak saya apply? Faham. It's a valid question. Ramai yang bertanya juga, ada yang call kita ni Soprop ni account pun tak ada, tak apa. Betul. Sebenarnya untuk skim Smurf ni dia tak macam skim yang lain lah. Requirement dia minima. Kita perlukan daftar perniagaan, account pun hanyalah account yang di-maintain oleh company itu sendiri. Kalau tak ada audited pun boleh. Untuk Soprop lah tapi kalau untuk syarikat Senjang Berhad perlulah ada audited. Takkanlah tak audited sampai lah. 2-3 tahun kan, itu dah macam something wrong lah pula kan. Betul. Tapi untuk syarikat tu kalau tak ada audited account itulah SM tu nanti. kan. So untuk untuk Soprop dengan enterprise ni, kalau tak ada operasi bukan daripada business premise pun boleh. ya betul. Boleh Betul. dipertimbangkan. Ya. Oh, okey. Selagi dia berdaftar lah ke macam mana? Selagi berdaftar. Ya. Sebab sekarang kalau berniaga secara online pun kena daftar SSM kan? Ya, So betul. selagi dia berdaftar lah. Okey. Tapi tak dinafikan kerajaan banyak membantu kita, ada penjana, pemekasa, pemulih apa semua tu. Okey, katakanlah saya sole proprietorship ni tadi dah pernah dapat bantuan lain. Boleh ke tak saya nak try pula Smurf ni? Takutlah dah tak layak, dah dapat sekali dekat sana dah tak layak kat sini pula.
Macam mana tu Cik Khairul? Boleh lagi ke nak apply? Tak ada, kita ada pepatah juga kan, orang tamak selalu rugi. Tapi tak, maksud saya macam ni sebenarnya. Dana ni sebenarnya limited Cik Chai, betul? Limited So 20 juta. saya rasa aspirasi kerajaan pun kita nak bantu sebanyak mungkin PKS yang ada, dan daripada inisiatif kerajaan yang sebelum-sebelum ni pun di bawah Prihatin, Pemungkas Plus contohnya dan sebagainya kan. Ada juga company, syarikat ataupun industri itu sendiri yang tak layak untuk apply untuk skim yang sebelum ni. Jadi kita cuba untuk bantu kepada mereka yang belum mendapat bantuan daripada mana-mana kata apa inisiatif yang sebelum ni lah. Kalau dah dapat tu, kita pun nak kena tengok daripada segi cash flow dia. Kalau cash flow tu dah improve, mungkin peluang ni kita boleh bagi kepada syarikat yang lain lah yang belum dapat kan. Kalau Itulah. pernah dapat tu tidaklah terpinggir kan Cik Ya, Khairul? ya. Dia macam ni, konsep dia keutamaan ni SMERF ni memang kita bagi kepada first time borrower, means yang tak pernah dapat mana pinjaman di mana-mana bank. Kita akan bagi keutamaan kepada yang underserved lah, atau sektor-sektor yang tertentu mungkin pergi ke bank, commercial bank yang biasa, dia memang mereka tak boleh dapat pinjaman kerana sektor-sektor yang mereka beroperasi tu sangat terkesan dengan pandemik ni. So keutamaan akan diberi kepada yang kedua golongan ni, yang golongan kita panggil terpinggir dan juga yang first time borrower. Tapi dia tidak stop us from bagi juga kepada yang lain-lain ni yang pernah dapat bantuan yang lain. Bagi Cik Khairul, bank ni biasalah. Kalau dah ada banyak pinjaman tu, dia akan check lah awak mampu bayar balik ke tak. Itulah. Kalau selagi mampu bayar, dia bagi je. Betul, betul. Betul, itu yang bahaya dia, sebab kita nak panjangkan jangka hayat SME tu dulu. Kat situ penting. Kalau bank yang lain-lain dia tengok mampu bayar ke tak, memang definitely pada waktu tu COVID ni memang sempit sikit lah nak bayar tu. Betul. Lagi satu saya nak highlight mungkin keadaan yang macam ni lah kan. Kalau bantuan tu dah dapat daripada inisiatif yang sebelum ni, daripada bank-bank yang lain ataupun financial institution yang lain, mungkin waktu tu analisa cash flow tu menunjukkan dia mampu bayar setakat limit macam tu. So kita tak nak pula keadaan di mana kita tak do justice kepada company, kita bagi tambahan kata cash flow untuk dia operate ni, tapi sebenarnya kalau nak ikut daripada segi pembayaran balik tu, dia akan lebih terkesan, lebih teruk. So kita tak nak benda tu terjadi jugalah. Ya. Maknanya nanti unit penasihat perniagaan tu kita boleh olah lebih lah, sama ada sesuai atau tidak dia punya perancangan untuk duit tu sendiri. Sama ada sesuai ke tak untuk maju ke hadapan lah. Okay. Cik Khairul, boleh saya tahu based on team yang akan proses ni, selalunya berapa lama masa untuk diambil untuk proses satu-satu permohonan tu? Okay, kalau ikut kita punya standard SOP, orang bercakap SOP hari-hari kan, kita pun ada SOP juga. Kalau ikut kita punya standard SOP ni, dalam 30 hari bekerja tu by right dah boleh dapat letter of offer lah. Tapi untuk skim SMERF ni, kita akan cuba orang kata jadikan dia macam fast track. Sebab daripada segi dokumen tak banyak yang perlu submit. Daripada segi application form pun tak banyak yang perlu dibuat. Hanya isi form dan kita akan terus proses, tak macam skim-skim yang lain lah. So untuk yang ni saya rasa dia akan lagi cepat, dan juga daripada segi pengeluaran. Kalau sebelum ni untuk pengeluaran kita akan cuba completekan legal document tu dulu, stamping dan sebagainya kan. Tapi untuk yang ni, bila sahaja legal document tu dah complete, dah sign semua, 50% daripada pembiayaan tu kita dah akan boleh disburse dah. So ini akan jadi proses tu lagi cepat lah. Lagi cepat lah. Kira orang yang mana yang di approve tu, kiranya dia boleh dapat duit tu lagi cepat lah untuk
panjangkan hayat perniagaan tu yang penting tu kita nak. Betul, betul. Okey. Okey, kita ada soalan daripada Facebook Cik Khairul. Ada yang bertanya sebelum ni dia berminat untuk beli mesin dengan MIDF menggunakan bantuan dari MIDF tapi memerlukan paid up capital up to 300,000. So untuk Smurf ni macam mana Cik Khairul? Okey, macam yang saya jelaskan tadi, kita kalau boleh nak do justice lah kepada company itu sendiri. Kadang takkanlah datang kepada kita tanpa ada apa-apa komitmen, ya, terus nak beli mesin tanpa ada orang kata apa justification yang sepatutnya. Sebab apabila macam MIDF kalau dia letakkan syarat nak kena increasekan paid up capital dan sebagainya, tu mungkin disebabkan gearing company itu sendiri terlalu tinggi. Gearing ni maksudnya kita tak nak bebanan kewangan tu daripada segi liability pada company itu sendiri terlalu tinggi sampaikan cash flow tu tak boleh nak support untuk pembayaran. Kita bukan tak nak finance. Kita cuma tak mahu keadaan menjadi lebih teruk bila financing tu sendiri diberi tanpa ada komitmen lain daripada orang kata apa shareholders ataupun owner of the company. Okey, betul. Ini saya pun nak tambah sikit. Saya tahulah bank ni selalunya cakap pasal gearing and all that is very technical lah. Tapi kalau put in layman's term ni, sebenarnya dia nak memastikan syarikat, nilai syarikat itu dia ada satu cara calculate. Cik Khairul kat bank dia ada cara calculate, betul. satu formula yang menunjukkan nilai aset syarikat ni memang cukup dan memadai untuk dia memiliki mesin tu. Maybe daripada soalannya yang tadi tu, yang katakanlah nak suruh pay up capital sehingga 300,000 tu, saya rasa mesin yang dia nak beli tu mungkin cecah juta ni saya rasa. Saya pun rasa macam tu. So dia ada satu formula macam tu. So I'm sure yang MIDF punya tadi yang nasihat tu boleh bantu one stop shop. Kalau datang di SME Corp boleh buat Meet Me juga. Kita ada My Assist MSME di mana SME boleh buat dapat khidmat nasihat secara online dan kita pun boleh share lah tips-tips tu. Kerana pay up capital ni sebenarnya duit syarikat. Duit ni bukan suruh simpan di dalam MIDF sebagai security deposit ke apa. Ini adalah pay up capital syarikat. Duit syarikat sebenarnya. Cuma ada banyak cara lah untuk guna pay up capital ni. Bila awak masukkan injection pay up capital kepada syarikat, maksudnya syarikat ada cash lah boleh guna untuk bayar gaji awak, beli raw material awak semua tu. Itu sebenarnya duit syarikat. Duit tu bukan satu yang kira tak boleh gerak lah. I will foresee. Cuma during at that time bila awak buat pinjaman tu for this machinery, you need to have that much pay up capital lah untuk fulfill the gearing punya calculation tu lah. So selalunya jangan risau, ada banyak SME dia ingat bila saya letak pay up capital tu macam dia bagi duit tu kepada bank, sebenarnya itu duit itu syarikat. dia punya. Bukan bagi dekat orang, dia punya juga. Dekat orang. Dan awak ada cara untuk guna pay up capital awak boleh guna untuk tujuan syarikat lah. Kalau untuk tujuan personal tak boleh lah. Macam tu. Untuk tujuan syarikat. Pastinya. Tapi cara nak guna dengan berhemah tu kena perlu dapatkan tunjuk ajar sama ada daripada Business Council SME Corp melalui Meet Me ataupun pusat bantuan kewangan perniagaan daripada MIDF boleh, tak ada masalah kan? Ya, betul. Okay. Ada beberapa pertanyaan di Facebook juga. Mereka mengatakan time-time COVID ni memang affected lah. So adakah satu soalan tu, macam mana MIDF atau SME Corp nak tahu orang ni first time borrower daripada bank ataupun MIDF sendiri, atau adakah semakan akan dibuat di Sitos ke Sikris ke untuk tengok dia punya cantik tak cantik dia punya flow tu? Ni untuk saya jawab ke? Saya boleh jawab sikit dululah. Cik Khairul jawab yang dalam sikit. Senang je. Sikit Cik Zahir dulu. tunjuk. Syarikat kan, syarikat berdaftar. So awak pergi Sikris, awak terus bank boleh nampak lah awak ada tak pinjaman-pinjaman yang lain. Memang akan terus keluar lah. Sistem pinjaman yang masuk dalam sistem bank negara, bank ni lah. Kalau
awak ada pinjaman yang tak masuk dalam sistem Sikris, dia tak akan keluar lah. Tapi saya macam Cik Khairul tadi pun ada pesan lah, kalau boleh jujur lah. Ini niat kita nak bantu yang betul-betul first time borrower. Kalau sudah dapat Ya. bantuan lain, saya tahu pinjaman marah tak masuk dalam Sikris. Contoh. So kita boleh tengoklah satu first mesti kita akan tengok Sikris, saya rasa. Betul tak Cik Khairul? Cik Ya, Khairul, Setuju. Dia untuk Smurf ni untuk Smurf ni sendiri sebenarnya kalau ikut daripada requirement, kalau kata Sikris tu ada masalah, mungkin ada tunggakan yang tak banyak lah mungkin sebulan, 2 bulan, sebenarnya masih lagi boleh apply. Untuk Smurf ni boleh apply. Tapi kalau dah ada 3 bulan dan ke atas tu, biasanya kalau 3 bulan dan ke atas ni bank dah ambil tindakan undang-undang. So kita nak kena faham tu. Maksudnya kalau sebulan 2 bulan boleh apply lagi, kita akan consider. Tapi kalau 3 bulan ke atas tu kita nak kena clarify lah sama ada tindakan undang-undang atau tidak. SITOS ni pula dia akan menunjukkan sama ada sebarang tindakan mahkamah yang ada sekarang ni. Kalau dah fully settle, cuma jelaskanlah kepada kita apa sebenarnya yang terjadi, kita boleh faham. Sebab ramai yang terkesan dengan masalah ni sekarang kan. Dan lagi satu yang saya nak highlight, kalau untuk Smurf ni sebenarnya kalau dia dah ada financing lain dekat tempat lain, dia tak boleh gunakan duit yang kita bagi ni untuk refinance dekat tempat lain. Dia tak do justice Okey. Maknanya dia memang kena Ini guna duit tu untuk perniagaan je lah. ya betul. Ada orang kata okey dah bagi duit kat saya suka hatilah, saya nak buat apa kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak selamatkan perniagaan kita, selain daripada membayar pinjaman, sebab pembayaran pinjaman ni adalah berdasarkan cash flow yang kita projected, yang kita bagi kepada bank sebelum ni. Jadi apa yang kita nak bantu sekarang ni adalah solely kepada operasi syarikat, solely kepada requirement syarikat untuk pembelian aset ataupun modal kerja. Okey. Cik Khairul, saya ada soalan satu lagi daripada Facebook ni. Dia tanya, ini kita boleh kata perubahan cara kerja lah. Maknanya sebelum ni dia food truck. So sekarang dia nak buka kedai. Maknanya sekarang kalau buka kedai bolehlah dia nak buat orang kata bagi kat rider ke kan secara atas talian. Lepas tu kalau buka kedai lagi senang. So kalau dia daripada food truck dia nak berubah ke kedai, boleh ke dia ambil inisiatif Smurf ni untuk beli bukanlah beli, mungkin sewa kedai ke untuk tukar the total cara kerja tu sendiri. Macam tu. Okey, kalau kita nak generalizekan jawapan, sebab saya nak jawab secara detail untuk satu persoalan macam ni, kita nak kena discuss in detail. Sebenarnya apa requirement dia. Kadang-kadang mungkin sekarang buat food truck tapi tiba-tiba nak buka restoran yang bintangnya terlalu banyak kan. Tapi tak apa. Secara generalnya apa yang saya boleh katakan, kalau dah meniaga food truck, mesti ada orang kata apa daftar perniagaan. Maksudnya perniagaan tu sendiri dah lebih daripada 6 bulan, tak kira apa pun anda layak untuk apply. Kan salah satu orang kata apa kelayakan yang saya mention tadi, kena ada so-called macam proposal perniagaan yang berdaya maju. Macam mana dia nak move daripada keadaan yang dia ada, dia nak keluar daripada pandemik ni. Masalah ni mungkin apa dia nak buka restoran tadi, mungkin tu salah satu jalan. Tapi kita kena bincang in detail lah. Tapi yang paling penting janganlah yang food truck tadi nama lain kan, and then restoran pula nama lain, bisnes belum cukup 6 bulan, then marah-marah. Kita betul-betul bertukar nanti tu dah macam baru betul. sangat kan. So, Okey. Saya rasa soalan ni maybe kalau boleh saya, I think orang yang tanya soalan ni dia punya concern macam ni lah. Dia punya sekarang cash flow dia daripada food truck punya business hanya cukup dia untuk continue buat business atas food truck aja. So bagi dia nak move into kedai, mesti dia akan fikir satu, kalau bawah Smurf ni tak cukup lah, 250,000 tak cukup untuk beli. So most likely dia akan ada additional fixed cost iaitu sewa. Lepas tu dia ada cost renovasi first time. Dia mungkin perlu beli meja makan, kitchen appliances, yang itulah yang one off yang dia perlu bayar. So
as long as you guna balik syarikat yang sama yang operate food truck tersebut, lepas tu awak buatlah your business proposal yang menunjukkan awak perlu berapa awak punya extra operating expenses ni, then you can apply lah bawah SMEIF ni. Janji cukup syarat yang tadi tu, yang basic tu. Betul. Syarikat berdaftar, Betul. kena ada 6 months in operation. Tak ada premise pun tak apa, bagi your lesen for food truck, awak akan selalunya local authority punya lah lesen penjaja, tunjuk kat kita, kita boleh proceed insyaAllah. I think dia, maybe your concern is biasalah bank akan cakap mengapa, how do you prove that bila masuk ke kedai tu awak punya sales akan jadi 3 kali ganda, 4 kali ganda. But that one we leave it to bank. They can explain more in Lagi-lagi PKP sekarang tak boleh nak dine in kan Cik Syarif? Itulah. Kita So maybe kita maybe ada pernah dia punya dapat juga. experience. Kita ada pernah dapat di mana dia bukan nak buka restoran tapi dia nak buka macam central kitchen saja. So dia ada boleh buat delivery. Kalau food truck ni dia terpaksa parking somewhere and so on kan. So mungkin tu boleh dijadikan sebagai yang kata batu loncatan untuk dia lah. Kemudian kita ada juga application yang macam tu. Betul-betul. So kiranya dia kita boleh simpulkan selagi dia ni berdaftar, tak kisahlah sebab macam kalau Sabah Sarawak dia orang tak ada SSM, dia orang berdaftar dengan PBT. Tak ada masalah selagi dia orang berdaftar dengan pihak yang berkenaan, dia orang boleh apply. Macam ni kalau macam koperasi, ahli koperasi boleh apply sebab ahli koperasi mungkin adalah ahli perniagaan. Tapi koperasi sendiri saya rasa sesuai ke Cik Zarif? Selalunya kita cakap kalau awak koperasi, awak tubuhkanlah satu syarikat. Make sure ada 6 bulan. Boleh buktikan bisnes tu sudah beroperasi 6 bulan tapi di bawah syarikat lah. Kerana koperasi dia bukan under Companies Act atau yang ROB tu, ROC tu, dia adalah bawah Akta koperasi. Akta koperasi dia lain lah. So you daftarkanlah satu syarikat. Koperasi daftarkanlah satu syarikat untuk bisnes tersebut. Maknanya sekarang ni dia no matter what dia kena berdaftar dengan sama ada PBT ataupun SSM, yang itu paling basic, dan dia boleh hubungi mereka di MIDF untuk dapatkan konsultansi. Cik Khairul, untuk dapatkan konsultansi tu dia ada waktu-waktu tertentu atau mereka perlu isi borang dulu dan emailkan borang tu ke email berkenaan, atau apa yang boleh mereka PKS di luar sana? Kalau hotline tu boleh contact kita through office hour. Kalau yang email tu sebenarnya boleh email anytime lah. Sebab yang paling penting sebenarnya kita nak dengar permasalahan. Ya. Baru kita boleh bagi advice yang sepatutnya. Dia macam kita jumpa doktor lah. Kita jumpa doktor tanya sakit apa, kita tak boleh nak cerita, jadi doktor pun tak boleh nak prescribe ubat yang sepatutnya. Kan? So yang penting hubungi kita, talk to us. Sama ada call kita waktu office hour ataupun email kita, dan daripada situ barulah kita boleh prescribe apa yang sepatutnya, sama ada layak untuk skim yang kita ada ataupun layak bawah Smurf ni. Okey, saya sangat tertarik satu benda yang Cik Khairul ada sebut tadi tu yang berkenaan dengan documentation. So documentation selalunya kalau bank ni dia nak tengok proposal cantik sangat barulah nak bagi sikit duit. So kalau macam ni macam mana? Adakah pegawai MIDF boleh bantu PKP di luar sana, tak payahlah tunggu nak cantikkan dulu, datang berbincang dulu ke boleh, atau memang nak kena prepare dulu proposal cantik tu Cik Khairul? Tak perlu nak prepare cantik-cantik sangat. Sebenarnya dia macam ni lah, bila kita buka sebarang perniagaan ataupun diri kita sendiri sebagai businessman ni, kita dah tahu jalan cerita yang kita nak olah untuk perniagaan kita. Kan? Daripada jalan cerita tu sendiri, kita dekat MIDF kita boleh faham, kita boleh visualize apa yang you nak bagi. So daripada situ kita dah boleh nampak lah sama ada okey, inilah yang sepatutnya dibuat. Inilah caranya untuk dia keluar daripada masalah pandemik ni, dan inilah skim yang ada untuk kita bantu dia. So kalau kata nak ada sama ada cantik, nak kena buat proposal, saya rasa tak perlu. Bagi tahu kita apa sebenarnya, sebab biasanya proposal tu dah ada kat dalam kepala kan.
jalan cerita macam kita buat movie lah jalan cerita dah ada, kat mana nak terbang, kat mana nak stand kan. So that kind of thing. Yang penting call kita sebenarnya. Betul. Sebab kebanyakannya tu macam mereka memang takut-takut nak apply. Lagi-lagi bila ayat macam proposal berdaya maju tu diorang takut tak cukup berdaya maju diorang punya orang kata planning tu. Tapi sebenarnya memang kalau bila diorang dah jumpa kita tu mungkin sebenarnya dah cukup berdaya maju tapi diorang tak berani nak contact kita. Itu je masalah PKS kita. Sebab tu penting. Tak cakap habis tu. Sebenarnya satu je. Kena jujur. Itu je lah. Betul. Itulah yang paling penting, contact kita. Betul. So yang penting jangan cuba untuk contact untuk berinteraksi dulu dengan pegawai-pegawai sama ada SME Corp atau MIDF dan discuss dulu apa nak dibuat. Mesti mereka PKS di luar sana dah ada plan untuk melangsungkan dia punya perniagaan. Macam mana nak keluar daripada pandemik ni, macam mana nak atasi masalah tak boleh berkembang ni, mesti dah ada plan kan. So kalau dia discuss patutnya tak ada masalah untuk berbincang dan pastikan layak untuk dapat SMRF ni lah. Ya, betul. Ya, saudara Zahira yang takut tu kerana dia menceritakan sesuatu yang dia sendiri pun tak yakin. Then dia akan jadi takut lah. Ya. Selalunya you jujur je kerana niat kita simple je. Kita memang nak membantu. So kalau awak ceritakan keadaan sebenar awak sekarang supaya Cik Khairul ada banyak lagi produk lain yang boleh bantu sebenarnya. Di SME Corp pun ada lagi banyak program yang kita boleh bantu. So you share dengan kita keadaan sebenar syarikat sekarang dan kita cuba akan cari satu jalan, satu penyelesaian. Kalau tak nanti kalau katakanlah apa yang maklumat yang dibagi tu tak tepat, kita takut nanti bila diluluskan Smurf ke atau produk-produk lain ni, syarikat tetap tak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. Betul. Dan in the end mungkin akan jadi lagi teruk pula. Dia boleh jadi bila hutang tak bayar tu ada banyak-banyak dia punya kesan. So daripada saya layman term saya boleh cakap daripada lebih baik dia tak pinjam dari awal dulu, lagi bagus. Bila dia sudah pinjam tu, bila dia tak mampu bayar, ada dikenakan tindakan mahkamah semua, mungkin sebelum tu bolehlah buat bisnes semua tu terus sampai tak boleh buat bisnes. Lagi teruk sebenarnya. So sebenarnya bagi saya business plan ke apa yang paling penting kena tahu apa yang nak buat dan bagaimana nak pergi ke tahap bisnes yang nak tu. Plan tu kena ada dan datang jumpa kita, bincang kita boleh guide, kita tak ada masalah. Kita I think MIDF dan SME Corp kita pun boleh bagi panduan yang sewajarnya, tapi kita perlu maklumat yang tepat lah supaya kita boleh bantu. Kerana saya tengok sini ada banyak soalan, maybe kita boleh terus jawab lah saudara Zahira. Extend business ke, digitalization ke, semua boleh, tak ada masalah. Kalau di bawah Smurf, kalau kita memang dana terhad, kita bagi keutamaan kepada first time borrower dan underserved. Kita ada produk-produk lain, dia punya interest pun tak tinggi. Mungkin SME kita bawa MIDF pun 4% sahaja ya. 4% sahaja dia punya profit rate. Kalau nak extend business dengan buka cawangan ke, selalunya yang ini tak ada masalah untuk dapat produk-produk yang sedia ada lah di bank. Kita boleh considerkan dan selalu yang extend business 250,000 tak cukup Cik Khairul. Memang tak dia cukup. Mesti nak minta besar. So kita boleh bantu. So I think yang tadi Cik Khairul ada share yang slide tu, yang nasihat tu I think penting kerana MIDF ada banyak bantuan lah selain daripada SMERF yang baru launch ni. Dia sebenarnya macam Cik Zarif cakap, dia lebih kepada kalau tak bagi tahu betul-betul sakit apa, kita tak boleh nak diagnose dengan betul. Salah diagnose, salah ubat. Betul? Silap bulan makin teruk badan tu nanti. So first thing first, PKS kita kena jumpa pegawai kita, cerita betul-betul apa keadaan. Cerita je semua, kita tak share ke orang lain Cik Zarif? Yelah, dia cakap dia batuk, lepas kita pun bagi ubat batuk, sebenarnya dia demam panas. So dia memang ada yang mismatch macam tu lah. Tapi dengan MIDF dan SME Corp saya percaya
kita ni pun agensi kerajaan, memang niat kita nak bantu saja, itu tujuan kita diwujudkan, itu saja, niat kita hanya nak membantu. So tak perlu takut apa, datang tanya, duduk berbincang dan kita boleh bersama-sama cari satu penyelesaian lah, atau mungkin kita boleh tunjukkan dengan jelas option-option yang ada lah. Even yang saya tengok sini, I think bila cakap pinjaman tu selalu pun keluarlah yang katakanlah dah macam tadi si Chris ada 2-3 bulan, keluarlah nombor keluar 2, 3, ada ke sampai 6 Cik Kiro? Oh, ada Nombor kita punya jumlah. ada kan, nombor Ada. 6. Sebenarnya kita akan nasihatkan maybe kena pergi Bank Negara dululah. Bank Negara ada satu unit Small Debt Resolution Scheme, SDRS. Atau maybe dia punya syarikat okey tapi personal punya tak boleh pula. So pun boleh pergi Bank Negara, ada dia punya equivalent dia lah yang untuk consolidate dulu dia punya loan keadaan sekarang. So bukan apa, kerana memang bank-bank macam MIDF ni dia ada diberi satu tanggungjawab. Loan yang diberi tu kena kutip balik baru boleh bagi kepada syarikat yang kedua. Lepas tu kutip Benar balik bagi kepada sekali. syarikat ketiga. Itu Ya, tujuan loan tu. Kalau tak, semua orang tak bayar balik, memang habislah. NPL kita tinggi. Kalau NPL negara kita tinggi, saya rasa kadar keuntungan kita atau interest rate kita akan jadi macam, saya tak nak cakap lah, tapi ada setengah-setengah negara, interest rate dia boleh sampai 30-40%. Saya pernah tengok. Dia cakap loan bank dia yang standard adalah 30-40%. Saya terus tanya, dan saya nak tanyalah, awak punya usahawan buat bisnes apa boleh ada margin sampai 30-40%. So ada sebabnya lah kita punya overall system dari segi macroeconomy and all that. So kalau katakanlah ada blacklist ke atau ada masalah ke, semua boleh datang bincang. Kita boleh cuba cari jalan lah dan bagi option-option yang ada. Dan di Malaysia ni, even kalau sudah bankrupt pun ada caranya ya untuk keluar daripada bankruptcy itu. Kita pun, saya rasa 2 tahun yang lepas kita pun dah luluskan dah. Sekiranya anda declare bankrupt kerana awak jadi guarantor, awak boleh auto renewal lah Cik Kiro, betul. Ya, betul. So some of the things boleh buat. So yang saya tengok sini ada cakap sekiranya blacklist, siapa yang blacklist, adakah sudah sampai tindakan mahkamah atau sudah selesai. So kalau ada maklumat tu kita boleh tengok apa jalan yang ada. Lepas tu saya tengok sini terkesan dengan pandemik sejak 8 bulan yang lalu, nak ubah syarikat, akaun dah level tanah. Maybe Cik Kira boleh bantu kot. Bila awak cakap working capital modal kerja ni, adakah awak tengok sebelum COVID ke selepas COVID ni? Company dia kena tunjukkan sepanjang COVID ni dia ada kesan. Kalau kata 8 bulan tu dia bolehlah buat management account, tunjukkan kita yang dia terkesan daripada segi sales, profitability, cash flow dan sebagainya. Kita boleh bantulah. Tapi saya nak highlight sikit lah kita ada unit advisory ni. Kita juga ada terima macam keadaan di mana company datang kata okey saya ada masalah ni. Ya. Advice saya macam mana nak move forward dengan bisnes saya ni. Maksudnya dia minta kita buat proposal untuk dia. Kita sebenarnya tak dapat nak buat proposal untuk dia lah, tapi kita boleh guide dia, assist dia daripada segi bantuan kewangan. Yang tu yang saya nak highlight sebenarnya. Sebab any businessman pun kita tak boleh nak faham apa yang dia nak buat, apa yang dia fikirkan. Kalau kita fikirkan untuk perniagaan tu sendiri, dan mungkin MIDF sendiri boleh buka subsidiary buat perniagaan yang sama. Kan? Benda-benda macam tu. So sebenarnya bila disebut dengan proposal yang berdaya maju ni, bagi tahu kita apa plan. Kalau minta kita provide plan, memang kita tak boleh bagi. Bagi tahu kita apa plan dan kita boleh tolong daripada segi bantuan kewangan tu sendiri. Syarikat tu sendiri kena ada hala tuju apa nak buat. Kita Ya, tak betul.
mustahil untuk orang lain boleh tunjuk apa dia nak buat. Boleh bimbing itu perkara yang berbeza, tapi untuk bagi tahu apa nak buat itu perancangan, memang syarikat yang kena ada perancangan. Ya, betul. Saya rasa betul apa yang Cik Zarif cakap tadi pasal blacklist tu, sebab kebanyakan yang terhimpit sekarang ni adalah PKS, kebanyakannya sole proprietor. So bisnes dia mungkin cantik tapi personal dia mungkin tak cantik sangat rekod dia tu. So mungkin itu menjadi kebanyakan dilema-dilema kita punya PKS di luar sana, yang personal dia memang ada masalah sikit tapi bisnes dia memang cantik, memang boleh berdaya maju lah. So mungkin ada yang nak tahu juga adakah benda tu akan affect syarikat punya permohonan, sebab kalau sole proprietorship, kalau dari segi taxationnya itulah syarikat. So kita pun nak tahu juga sama ada benda tu akan mengganggu ataupun orang kata influence permohonan syarikat di Smurf ni. Macam yang saya cakap tadi, kalau setakat 1 bulan, 2 bulan tu kita akan consider lah ya. Kalau untuk SITOS, kalau ada kes mahkamah, jelaskanlah kepada kita kenapa ada kes mahkamah tu. Tapi kalau untuk 3 bulan dan yang ke atas ni, kena bagi tahu kita apa tindakan daripada financial tu sendiri. Kalau dah ada kes, sebenarnya dia menjadi masalah juga kalau kita nak proceed, sebab in the end apa pun tak boleh jalan sebab akan ada sekatan daripada bank lain sebab tindakan dah diambil. So bagi saya bukan kata kita tak boleh consider, kita akan consider. Cuma kena tunjukkan kita reasoning lah, macam yang Cik Chai mention tadi. Bagi tahu kita apa sebenarnya masalah tu. Kita cubalah untuk selesaikan. Kalau bank lain 1-2 bulan pun terus tolak dah. Betul. So, Betul. saya tahu kalau produk lain bawa MIDF sendiri pun nampak satu je pun dia akan terus minta security lebih ke apa semua. So Ya, for saya kena insyaAllah akui itulah saya kena akui yang tu. Cuma untuk Smurf ni ada exception dia. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk assist PKS yang terkesan ni. balik kepada soalan tadi tu, I think tadi Cik Kira kata kena tunjuk terkesan lah masa COVID ni, awak punya sales terkesan means awak akan buat perbandingan lah sebelum lockdown dengan semasa lockdown, dia terkesan macam mana untuk menentukan satu tahap modal kerja yang diperlukan lah untuk syarikat di sustain lah, syarikat kekal beroperasi. Maybe minimum mungkin level lah. I think maksudnya masih boleh dapat bantuan di bawah Smurf. So akan buat perbandingan sebelum lockdown dan semasa lockdown, dan boleh bincang dengan MIDF atau kita berapa awak rasa awak perlu untuk just for you to sustain, for your cash flow, modal kerja tu untuk awak sustain. Ada cost-cost walaupun awak tak beroperasi, awak tetap kena bayar. Utility, saver, gaji. Yang itu saya rasa kita boleh bantulah dari di bawah Smurf ni, Cik Khairul itulah modal kerja kita. So kalau bank-bank yang lain selalunya bila produk yang biasa, bila awak kata just nak sustain, awak nak buat pinjaman, memang tak adalah. Di sini MIDF trick dia macam ni ya. Saya bagi tips sikit lah. Awak jangan cakap awak nak buat pinjaman Smurf untuk bayar hutang yang sedia ada. Itu memang tak lulus. Jangan cakap macam tu. Ya betul. Tak boleh refinancing. Jangan cakap refinancing tu. Bank-bank dia pun, pegawai dia kan kena ada bertanggungjawab beretika. Dia dengar awak cakap macam tu je, dia terpaksa untuk tolak lah permohonan syarikat tu. So benda-benda tu memang kena tahulah, ini tips-tips dia lah. Kerana working capital comes in many form. Dia ada macam-macam aktiviti. Of course loan tu memang is a commitment lah yang awak buat sebelum pandemik. Tapi memang awak tak boleh letak dalam punya awak proposal cakap saya nak pinjam 200,000 ni untuk saya bayar hutang selama 6 bulan, untuk hutang dengan Maybank satu, hutang dengan Hong Leong Bank lagi satu. Macam tu memang dia akan tolak. Dia macam korek lubang sana untuk tutup lubang sini, memang tak boleh lah. Ya, yang tu dah kira opportunist sebab interest rate kita rendah 3%. Itulah yang part 3% interest rate tu memang menggamit sebenarnya, sebab kalau kat commercial bank memang tak mungkin tu. Ya. Walaupun BR rendah pun tak ada. I think 6-8% atau 10% lah kalau you cannot provide collateral. Betul. So
kita memang harap PKS sana kalau boleh jujur dan bila berhubung dengan pegawai-pegawai MIDF untuk bantu, sebab 50,000 hingga 250,000 kalau bukan dalam range ni pun kita ada banyak lagi inisiatif-inisiatif lain yang kita boleh salurkan mereka. Kalau yang mana nak lebih daripada 250,000 mesti ada banyak lain lagi program-program yang kita boleh tawarkan kan Cik Khairul, Cik Ya. Zahir? Ini peluang juga sebenarnya untuk PKS tu sendiri nak tunjukkan sama ada daya maju dia untuk dia market dia punya produk. Mungkin untuk 250,000 ni dia sustain, dia dapat sustain, and then bila kita dah keluar daripada masalah ni dan kita nampak dia punya daya saing tu, mungkin kita boleh bantu dia dengan skim yang lain yang kita ada untuk kita automate proses dia, untuk kita expand dia punya capacity. So kita ada banyak skim lain yang kita boleh bantu. So ini mungkin boleh menjadi kata apa, batu loncatan lah untuk company tu sendiri nak tunjukkan daya saing dia. Mungkin sebelum ni dia tak ada peluang, dia pergi bank tolak kan. So this is the time lah, ini masanya. Betul. Macam saya kata tadi, pergi dekat bank sana tak layak, pergi bank kat bank sini sikit sangat pula. Dia memang tak nak banyak pun, dia nak mungkin dalam 30 kan. Setengah orang Betul. mungkin nak beli mesin yang kecil-kecil macam tu. Tapi benda tu boleh membantu mereka keluar daripada orang kata dihimpit pandemik ni kan Cik Khairul. Ya, So, betul. kita amat berharap kalau PKS di luar sana boleh datang dan orang kata berbincang dengan pegawai-pegawai dengan jujur. Itu yang penting, dengan jujur kan kat situ. Okey, kita dah nak sampai ke soalan yang seterusnya. Kalau ada business matching plan. Penghujung. Bukan, sikit lagi, kita extend sikit je lagi Cik Zarif. Ada yang tanya kalau saudara untuk business matching. kan. Cuma sebelum tu ada satu, kalau dia cakap ada enterprise, ada juga sendirian berhad, dua-dua pun masih aktif. So alamat tapi placing atas enterprise, dan gunalah enterprise yang mohon, tak ada masalah. Okay, Selagi I think legit that tak ada masalah. saudara legit tak ada masalah. Tapi maybe ada sebab dia nak guna syarikat sendirian berhad yang mohon. Tapi senang je kot kalau lesen PPT tu, I think boleh supplement lah kot Cik Kira, supplement with a letter of undertaking lah kot. Cakap sebenarnya same operator and all that. Yang Atau tu pergi saya rasa kita kena duduk berbincang secara in-depth. Kalau kata nak generalize apa yang boleh buat sekarang dengan satu statement tu susah juga sebenarnya. Sebab kita nak tengok in overall apa yang sebenarnya terjadi. Kan ada yang mungkin dia nak keluar, dia cuba nak buat sendirian berhad tu sekarang instead of enterprise tu sendiri kan. Itulah macam saya cakap, kita duduk berbincang, kita tahu masalah dan barulah kita boleh selesaikan. Betul. Ada cara yang leceh lah, pergi batalkan yang lesen PBT atas enterprise, mohon bahawa boleh juga. Okey, itu tengoklah apa maklumat syarikat tu, case to case Betul. basis. But Kita tengok hala tuju dia. Hala tuju tu yang penting. Cik Khairul, kalau selain daripada tadi dalam slide pembentangan Cik Khairul tadi tu, PKS boleh hubungi juga regional office MIDF. Adakah regional office juga boleh memberikan khidmat nasihat seperti mana kalau call nombor infoline tadi tu? InsyaAllah boleh. Sama je sebenarnya. Sebenarnya tapi beroperasi secara atas dalam talian ke macam mana at the moment? Kita sekarang ni pun dah setahun lebih daripada rumah kan. Beroperate ni pun saya daripada rumah kan. Nampak je pakai smart-smart je ni. Tapi tak apa, yang penting dekat office kita masih lagi ada orang yang beroperasi dan setengah-setengah negeri tu dah memang masuk fasa 2 kan. So dah ada staff yang pergi ke office, boleh call kita. Dia akan divert the call kepada officer yang sepatutnya lah untuk menjawab sebarang persoalan. Okey, so maknanya sama ada call infoline ataupun direct kepada regional office, tak ada sebarang masalah, khidmat yang sama tetap boleh diterima. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, kita tengok dulu soalan lain kalau ada.
ada yang tanya pasal digitalization. Saya rasa itu termasuk dalam sektor yang apa orang kata ditawarkan, yang diberikan, orang kata dipayung oleh SMERF kan, Cik Khairul? Okey, kalau kata digitalization ni dia bergantung kepada apa? Sama ada you nak software ataupun hardware tu sendiri. Ya. Kalau kata software ada setengah, okey saya nak beli satu apps on the shelf lah. Untuk apps ni contoh restoran tadi so that dia boleh masuk untuk order atau sebagainya, yang tu pun kita boleh cover di bawah ni. Dan kalau nak bercakap mengenai digitalization ni, kita pun ada skim yang lain di bawah MITI specifically untuk nak bawa masuk PKS ni dalam e-commerce punya ekosistem. So kita pun boleh consider. Ya. Benda yang sama juga sebenarnya. In term of interest rate, kalau tak silap saya lebih kurang sama. Maknanya irregardless of sector, irregardless of orang kata keperluan, kecuali refinancing di tempat lain, boleh cuba dulu fikir sana, boleh cuba hubungi dan cuba ceritakan permasalahan dan tujuan untuk memanjangkan jangka hayat perniagaan mereka. Betul? Betul. Okey. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Kalau boleh Encik Zarif Chai dulu untuk simpulkan sedikit pasal apa yang kita orang kata kita tawarkan bersama MIDF, dan kemudian kita akan berikan kepada Encik Khairul untuk wrap up sedikit, summarykan sedikit pasal SMERF. Silakan Encik Chai. Terima kasih. First of all memang nak ucapkan terima kasihlah kepada MIDF, Cik Khairul kerana sudi join yang untuk menerangkan SMERF ni yang baru launch 2 hari yang lepas pada hari Isnin. Kita tujuan dia macam kita cakap, keutamaan akan bagi kepada first time borrower dan juga underserved lah, yang sektor-sektor terpinggir. Contoh satu badly affected is tourism sector lah. We believe commercial bank di luar tu, kalau tourism sector dia dengar je if you are from the tourism sector automatically is a no lah. But for SMERF kita akan mempertimbangkan. So itu tujuan utama dan objektif SMERF. Dana dia tak banyak, 50 juta sahaja. So kita memang kena buat bagi keutamaan lah kepada yang betul-betul memerlukan bantuan lah, PKS kita ni yang di luar tu. So kita akan bagi keutamaan. Tapi yang lain tu pun welcome untuk datang tanya. Saya nampak sini ada 2-3 soalan yang baru masuk pasal business matching plan investment. Ini bukan investment, ini adalah pinjaman. So dia tak akan cover lah, it's not investment. Dan pasal BIP tu memang sekarang memang kita kalau awak dapat bantuan BIP, lepas tu awak ada ambil pinjaman, amount grant tu kita akan boleh bayar kepada mana-mana bank lah yang awak dapat pinjaman tu untuk reduce awak punya principal, supaya awak tak perlu bayar kadar installment yang tinggi lah. Itu memang dah ada mekanisme itu. So saya rasa untuk sesi hari ini mungkin tuan-tuan puan-puan ada banyak lagi soalan, boleh panjangkanlah kepada kita dan kita akan cuba jawab. Itu saja, Saudara Zahira. Silakan Encik, terima kasih Encik Chai. Silakan Encik Khairul untuk wrap up sedikit mengenai in total mengenai semua, dan sedikit macam mana untuk kami hubungi pegawai-pegawai di MIDF. Okay. Terima kasih SME Corp bagi kesempatan kat kita hari ini, Cik Chai dan juga Puan Nurul. Okey, Cik Chai dah wrap up semua sebenarnya, tapi saya nak cakap sikit lah. Kami ni dekat MIDF, kita akan cuba memahami cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua PKS yang ada. So kita harapkan SMERF ni ataupun pembiayaan pengukuhan PKS ni dapat serba sedikit membantu untuk PKS keluar daripada masalah pandemik yang ada ni, dan bantuan kewangan ni harapnya dapat sustain bisnes dan juga untuk bagi PKS produk ni lebih berdaya saing untuk dia terus maju. Dan saya mohon untuk kontak kita dekat kita punya hotline 1300 88 6433 dan atau email kita dekat growyourbusiness@midf.com.my. Kita available untuk untuk memberi panduan dan juga berbincang.
dan ambillah kesempatan ini sebab profit rate yang ditawarkan atau interest rate yang ditawarkan terlalu rendah, dekat 3% setahun. Dan harap-harapnya lebih ramailah PKS tampil untuk bagi tahu kita masalah kan. Okay, itu je. Terima kasih Cik Khairul. So sebagai orang kata penutup, kita harapkan PKS di sana first thing first kena jujur bila jumpa pegawai-pegawai MIDF ataupun SME Corp, baru kita boleh diagnose dengan hebat, dengan bagus. Dan baru kita boleh bagi ubat yang elok. Semoga SMERF ni, SME Revitalisation Fund ni boleh membantu SME-SME yang merasakan selama ni mereka terpinggir. Mereka boleh buat bantuan dengan usaha MIDF untuk meminimumkan documentation, memudahkan serba-serbi. Kita sangat-sangat berharap lebih ramai PKS dapat menerima bantuan ni. Terutamanya mereka yang first time nak apply boleh dapatkan sebab mungkin tak adalah banyak sangat tapi mungkin boleh membantu at least untuk memanjangkan jangka hayat. So saya ucapkan terima kasih kepada Cik Khairul dan Cik Zarif atas masa yang diluangkan pada hari ini, pada pagi ini. Dan untuk PKS di luar sana, jangan lupa untuk layari website SME Corp dan juga MIDF untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan dengan SMERF. Jangan lupa follow kami punya social media accounts. YouTube ada, Twitter ada, Instagram ada, banyak, Facebook pun ada untuk kita dapatkan maklumat-maklumat terkini, terutamanya SMERF ni yang terbaru yang ditawarkan oleh MIDF dengan kerjasama SME Corp Malaysia. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan juga kepada kedua-dua panel kita. Saya rasa kita dah boleh wrap off. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih